Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua para pelajar? Hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dengan melihat satu lagi tajuk penting. Ramai orang bertanya pada saya tentang tajuk ini. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang institusi pemerintahan di Vietnam dan di Thailand. Bila kita bincang tentang institusi pemerintahan, pertama sekali kita perlu memahami apa yang dikatakan sebagai institusi. Bila kita sebut institusi itu merujuk kepada satu organisasi atau satu badan, satu struktur yang jelas tentang institusi. Dalam konteks sekarang ini kita melihat tentang institusi pemerintahan. Jadi apa yang menjadi institusi pemerintahan itu? Institusi pemerintahan itu merujuk kepada kalau di Vietnam dengan Thailand ini merujuk kepada bagaimana pemerintahan itu dilaksanakan. Misalnya melalui sistem feudal. Pada waktu ini apa yang berlaku adalah institusi pemerintahan itu merujuk kepada satu kaedah pemerintahan yang jelas berdasarkan kepada lapisan-lapisan yang dipanggil hierarki ataupun feudalisme. Seperti di Vietnam, di Thailand adalah antara kerajaan di Asia Tenggara yang telah lama mengamalkan sistem pemerintahan yang dipanggil sistem pemerintahan secara beraja ataupun sistem beraja. Okey, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang isu pemerintahan di Vietnam dan Thailand, kita kena faham bahawa tajuk ini adalah tajuk dalam tema 1 bahagian B sejarah Asia Tenggara, di mana kita perlu memahami dua perkara penting. Pertama, sistem beraja yang diamalkan di Vietnam dan di Thailand. Kedua, kita akan melihat dari segi sistem pembesar di Vietnam dan Thailand. Kedua-dua komponen ini sangat penting dalam tema 1 berkaitan dengan institusi pemerintahan. Seperti mana yang setelah saya terangkan tadi, institusi pemerintahan di Vietnam dan Thailand itu ada satu institusi yang jelas, di mana kita dapat lihat di mana terletaknya golongan yang memerintah, iaitu sultan dan pembesar, dan juga golongan yang diperintah, iaitu rakyat biasa dan juga golongan hamba. Ini adalah satu institusi. Sebelum kedatangan Barat terutamanya, sebelum Vietnam ini dijajah oleh Perancis, termasuk juga wilayah Indo-China lain seperti Laos dan Kampuchea, pada waktu itu kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara ini mereka memiliki sistem pemerintahan tempatan yang dipanggil institusi beraja ataupun sistem beraja. Berbeza dengan Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara dan mungkin juga di dunia yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa barat. Ini disebabkan oleh kepintaran Raja Thai yang dipanggil Rama dalam mentadbir urus negaranya melalui satu institusi pemerintahan yang jelas, iaitu sistem pemerintahan beraja, yang mana kuasa raja itu adalah kuasa mutlak. Pelajar boleh jelas ya. Apa yang penting dalam untuk kita memahami tentang institusi pemerintahan di Vietnam dan Thailand ini, kita perlu lihat dari segi konsep dan peranan raja. Dua perkara yang sangat penting. Pertama, kita perlu memahami konsep yang berkaitan dengan institusi beraja ini. Satu. Dan kedua, kita perlu memahami peranan raja sama ada di Thailand ataupun Vietnam dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Sebab kedua-dua perkara ini melambangkan institusi pemerintahan yang wujud di kedua-dua negara tersebut. Sebelum saya pergi lebih jauh berkaitan dengan konsep dan juga peranan Raja Thai atau Rama dan juga Maharaja Vietnam, kita perlu memahami beberapa perkara yang menjadi kata kunci. Sebab perkara-perkara inilah yang penting dalam kita membuat penaklukan. Apabila kita memberikan hujah-hujahan, bila kita menjawab soalan berkaitan dengan institusi pemerintahan sama ada di Vietnam ataupun kedua-dua di Vietnam dan juga di Thailand. Perkara yang pertama saya bagi contoh. Dari segi agama dan kepercayaan, kita boleh kaitkan unsur agama dan kepercayaan ini dengan institusi beraja di Thailand dan juga di Vietnam. Di mana kita boleh huraikan contoh corak kehidupan tradisional masyarakat pribumi di Asia Tenggara pada abad ke-19 dari segi politik berpegang kuat kepada institusi pemerintahan beraja.
Yang itu yang saya katakan tadi pada awal tadi, iaitu institusi pemerintahan beraja yang berasaskan kepada campuran sistem tempatan dengan pengaruh agama Hindu, Buddha dari India dan ajaran Confucius dari China. Jadi kedua-dua ini menjadi asas penting dalam institusi pemerintahan beraja, sama ada di Thailand dan juga di Vietnam. Itu perkara pertama. Kita menakul dari aspek itu. Kedua, kalau kita nak melihat dalam institusi pemerintahan yang di antara sistem pemerintahan yang paling tua ada sistem pemerintahan beraja. Dalam konsep pemerintahan beraja itu, konsep kedua penting adalah kuasa mutlak raja. Kuasa mutlak raja. Boleh kita jelaskan bahawa pemerintahan Vietnam contohnya telah menggunakan gelaran maharaja setelah menubuhkan kerajaan Vietnam Bersatu pada abad ke-19. Sistem beraja kekal meletakkan raja sebagai kuasa yang tertinggi. Raja mempunyai peranan penting sama ada secara fizikal ataupun spiritual. Sebab raja ni menjadi penghubung antara rakyat dengan raja dengan Tuhannya. Melalui raja sampai konsep tersebut. Jadi kuasa mutlak raja itu merangkumi bukan saja dari segi fizikal tetapi juga dari segi spiritual. Raja berperanan menjaga perpaduan dan dianggap paling efektif untuk mengawal rakyat. Sebab tu pada waktu itu institusi pemerintahan beraja ini adalah sesuatu institusi yang sangat berjaya dan berkesan dalam mewujudkan keharmonian dan keselamatan rakyat yang bernaung di bawahnya. Itu konsep kedua yang sangat penting. Yang ketiga ada berkaitan dengan sistem feudal itu sendiri. Dalam sistem feudal yang perlu kita jelaskan adalah sistem politik tradisional yang diamalkan. Di Vietnam, di Thailand, kedua-duanya mengamalkan sistem pemerintahan beraja, iaitu sistem feudal. Di mana raja dan pembesar akhirnya akan mengalami satu perubahan yang besar akibat daripada kedatangan barat, campur tangan barat. Tapi yang kita akan lihat pada hari ini adalah bagaimana sistem beraja itu melalui sistem feudal ini dia berlangsung sebelum kemasukan kuasa barat. Sebelum Thailand memodernkan negaranya, Thailand menjadi sebuah raja berperlembagaan. Jadi sebelum perkara itu berlaku, sistem feudalisme sangat kuat di kedua-dua negara ini. Itu konsep yang ketiga yang penting. Yang keempat, kita kena faham tentang dalam institusi pemerintahan ada satu perkara lagi yang penting adalah undang-undang dan peraturan. Sebab undang-undang dan peraturan inilah yang menjamin keharmonian dan keselamatan penduduk yang mendiami, yang menjadi rakyat untuk Maharaja Vietnam, yang menjadi rakyat ramah di Thailand. Sebab dalam sistem pemerintahan yang diamalkan dan diguna pakai di sesebuah negara adalah berasaskan kepada sistem kerajaan. Sistem kerajaan ialah satu institusi pemerintahan dalam sesebuah negara yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara serta membuat keputusan untuk kepentingan rakyat yang diwakili. Sebab tu kita lihat dalam institusi pemerintahan beraja sama ada di Vietnam atau Thailand, raja adalah kuasa pemutus dari segi undang-undang. Raja ada kuasa menggubal undang-undang, raja ada kuasa melaksanakan undang-undang sebagai ketua hakim dan sebagainya. Ini adalah 5 perkara yang menjadi asas kepada institusi pemerintahan di Thailand dan juga Vietnam. Dan juga di Vietnam. Saya harap pelajar boleh lihat dan fahamkan kelima perkara penting ini yang menjadi kata kunci yang menjadi teras kepada institusi pemerintahan. Bila kita sebut institusi pemerintahan, dia merangkumi apa yang dikatakan sebagai konsep kedudukan, peranan, bentuk kerajaan yang diamalkan dalam institusi pemerintahan di sesebuah negara. Ini adalah perkara-perkara penting yang pelajar mesti kuasai. Dari segi konsep raja, pertama kita kena faham raja merupakan ketua negara, kuasa tertinggi dan berkuasa mutlak, sama ada di Vietnam ataupun di Thailand. Yang kedua, di Vietnam menggunakan gelaran maharaja, manakala di Thailand menggunakan gelaran Rama. Itu dari segi gelaran, tapi dia merujuk kepada apa yang dipanggil
raja. Okey, itulah kedudukan yang paling tinggi dalam sistem feudal, dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Di Vietnam, raja dikaitkan pula dengan konsep mandat dari syurga dan order kosmos, iaitu pusat pemerintahan dunia. Okey, jadi pada waktu ini raja tu dilihat sebagai insan yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Sebab tu dia ada kesan kepada rakyat dari segi spiritual, bukan hanya dari segi fizikal. Setengah negara ada yang di mana rakyat dia tak boleh melihat raja tu sendiri. Raja tu terlalu suci dan sebagainya. Ini memberi satu konsep di mana raja tu dianggap sesuatu yang paling tinggi dalam negara tersebut, sebab dia menjadi orang hubungan antara Tuhan dengan rakyat. Sebab tu dikatakan konsep mandat dari syurga, son of heaven misalnya. Semua ini melambangkan kepada kedudukan, ketertinggian raja sebagai pemerintah dalam sistem pemerintahan beraja, sama ada di Vietnam ataupun Thailand. Selain daripada itu, di Thailand pula, raja tu ramah ataupun raja dikaitkan dengan Dharma Raja, iaitu konsep kesucian, di mana raja tu dikaitkan dengan jelmaan Tuhan atau Deva Raja, mengikut kepercayaan dan agama Buddha. Itu yang sebab itu dari segi, di Thailand ramah mempunyai kedudukan yang paling tinggi, sangat dihormati. Dalam setiap upacara keagamaan dan sebagainya, biasanya didahului dengan kehadiran ramah untuk memulakan sesuatu majlis yang berkaitan dengan agama. Selain daripada itu, di Thailand juga gajah dijadikan sebagai simbol kebesaran dan kesucian. Sebab raja gajah ni dianggap sebagai lambang. Sebab tu di Thailand dikenali sebagai gajah putih, negara gajah putih. Sebab dia adalah simbolik kepada kedudukan dan ketertinggian raja itu sendiri. Dan akhir lagi dari segi konsep raja, kalau kita lihat dari segi sistem perwarisan, raja di Vietnam dan juga di Thailand, dari segi pelantikan adalah secara warisan. Ini maksudnya apabila bapanya meninggal, dia akan diganti oleh putera raja yang sulung dan seterusnya. Itulah yang berlaku dalam institusi pemerintahan beraja di Vietnam dan di Thailand, kalau kita nak memahaminya dari segi konsep raja. Jadi saya sebuat jadual. Saya tunjukkan satu cara mudah untuk kita mengingat konsep, mengingat isi-isi penting, fakta-fakta penting, supaya kita boleh menyusun isi kita dalam jawapan dengan baik. Contoh dari segi konsep raja, macam saya katakan tadi, raja merupakan ketua negara, berkuasa, mempunyai kuasa tertinggi dalam pemerintahan dan berkuasa mutlak. Itu fakta. Kita berikan contoh Vietnam menggunakan gelaran Maharaja. Di Thailand menggunakan gelaran Rama. Ini melambangkan konsep raja itu sebagai kuasa tertinggi, sebagai ketua negara, sebagai raja yang berkuasa mutlak. Misalnya Maharaja Gia Long di Vietnam. Ramah 1, Ramah 2, Ramah 3, Ramah 4 dan seterusnya di Thailand. Itu Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn contoh. Yang kedua, konsep yang kedua tadi, Maharaja dikaitkan dengan konsep mandat dari syurga dan order kosmos atau pusat pemerintahan dunia. Ini kita boleh beri contoh simbol kebesaran dan kesucian. Simbol kebesaran dan kesucian. Lepas tu Maharaja Vietnam, ramah di Thailand ini, raja tak boleh tidak boleh contoh tidak boleh derhaka. Kalau orang Melayu kita guna konsep derhaka. Satu kesalahan besar jika kita tidak menghormati raja. Betul juga di Vietnam dan juga di Thailand. Raja sangat dihormati sebab dia adalah simbol kebesaran dan kesucian. Di Thailand pula ditambah dengan hanya raja saja yang boleh memiliki gajah. Gajah yang berwarna putih. Itu milik raja. Kedudukan raja itu istimewa sebab dikaitkan dengan gajah, satu binatang yang sangat penting dari segi ekonomi, dari segi ketenteraan, dan itu dia melambangkan kekuatan, kehebatan sistem beraja pada waktu itu.
Okey, contohnya Maharaja Gialong 1802 1820 di Vietnam telah berjaya menyatukan Vietnam pada tahun 1801, di mana Nguyen An itu seorang ahli keluarga Nguyen telah mengisytihar dirinya sebagai Maharaja Gialong. Okey, pada tahun 1804 Gialong mendapat pengiktirafan daripada Maharaja China, dan ini menjadikan keluarga Nguyen sebagai pemerintah Vietnam. Okey, salah satu istimewanya Maharaja Vietnam ini, biasanya anak-anak raja Vietnam ini dihantar ke China untuk mengambil peperiksaan awam China. Sebab tu salah satu ciri penting yang diambil kira untuk dilantik sebagai Maharaja Vietnam adalah memiliki pendidikan, khususnya pendidikan Confucius. Maksudnya lulus peperiksaan awam di negara China. Jadi mereka mempunyai pengetahuan yang baik di dalam negara. Jadi dia boleh membimbing rakyatnya dari segi pemerintahan, dan sangat dihormati pada waktu itu. Ciri yang ketiga, ramah Thailand dikaitkan pula dengan Dharma Raja. Di Thailand, di Vietnam tadi dikaitkan dengan mandat dari syurga, Son of Heaven. Tapi di Thailand, ramah Thailand ni dikaitkan dengan Dharma Raja, iaitu konsep kesucian Dewa Raja. Raja Thai juga dikaitkan jelmaan Tuhan di muka bumi. Ini mengikut kepercayaan agama Buddha. Lambang kedaulatan dan ketinggian kuasa raja. Contoh, dengan menaiki gajah. Raja sangat dihormati. Dianggap sebagai seorang yang kedudukannya yang paling tinggi dalam negara. Sebab raja menguasai semua perkara. Menguasai politik, menguasai ekonomi, dan menguasai aktiviti sosial masyarakat. Itu ciri konsep yang ketiga yang penting. Konsep yang keempat adalah pelantikan raja secara perwarisan. Seperti yang saya katakan sebelum ini. Pengganti kepada raja adalah putera raja, ataupun raja muda, ataupun putera mahkota. Ini dilakukan secara warisan. Kadang-kadang telah dipilih awal, ditentukan oleh raja yang memerintah pada waktu itu. Sama ada di Vietnam ataupun di Thailand. Seterusnya kita akan lihat dari segi peranan raja di Thailand dan Vietnam dari segi politik. Peranan, jadi kita mesti jelaskan apa itu peranan. Peranan dari segi politik, kita berikan isi berkaitan dengan politik. Kita tak boleh beri isi ekonomi ataupun isi sosial. Jadi kita punya isi itu akan bercelaru. Dia tidak jelas, dari segi komunikasinya lemah. Jadi kita perlu memberi satu huraian. Isi, misalnya kita ada 5 isi dari segi politik ini. Kita mesti menerangkannya satu persatu dalam perenggan, satu perenggan yang sama. Dia akan memberi satu takulan yang mendalam. Kalau kita berjaya menjelaskannya dengan baik. Saya bagi contoh yang ini. Bila kita sebut peranan raja di Thailand dan Vietnam, kita boleh sebut peranan raja dan Vietnam, peranan raja di Thailand dan Vietnam dari segi politik. Yang pertama, raja ataupun maharaja Vietnam dan ramah di Thailand, merupakan ketua kerajaan yang berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Kita terangkan dengan lebih lanjut apa dimaksudkan dengan berkuasa mutlak. Ketua kerajaan ataupun ketua negara satu perkara, ketua kerajaan satu lagi adalah berkuasa mutlak. Dua-dua dia ramah di Thailand, maharaja Vietnam, kedua-duanya adalah ketua negara, dia juga adalah ketua kerajaan dan juga berkuasa mutlak. Ini 3 perkara yang sangat penting. Bila kita melihat peranan raja di Thailand dan Vietnam ini dari segi politik. Satu. Kedua, ketua negara dan ketua pentadbir. Oleh kerana dia ketua negara, dia juga adalah ketua yang mentadbir. Itu ketua kerajaan tadi. Mentadbir negara. Membuat dasar, membuat keputusan tentang negara. Semua terletak di tangan maharaja. Jadi kita boleh katakan juga itu adalah raja berkuasa mutlak. Sebab raja menguasai ketiga-tiga badan yang ada hari ini. Badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Semua tu adalah di bawah kuasa politik raja. Itu adalah peranan raja yang sangat penting. Raja sebagai pengubah undang-undang dan juga kehakiman. Sangat penting pada waktu ini. Kata-kata raja, kata-kata maharaja adalah undang-undang. Sebab raja berkuasa mutlak. Penggubal undang-undang dan kehakiman. Menggubal itu maksudnya dia merangka undang-undang, menulis undang-undang. Tapi dari segi undang-undang kita panggil gubal. Penggubalan undang-undang dan peraturan, serta menjatuhkan hukuman, badan kehakiman. Semua itu terletak di tangan
raja. Itu peranan raja dari segi undang-undang dan kehakiman, supaya membolehkan raja mewujudkan keamanan dan keselamatan. Jadi rakyat dapat hidup dengan harmoni dalam sebuah negara yang diperintah oleh Maharaja Vietnam ataupun Rama di Thailand. Okey, itu perkara yang ketiga. Okey, dari segi politik juga kita boleh jelaskan raja di Thailand ataupun Maharaja di Vietnam, okey, menjadi penentu dalam menentukan dasar-dasar luar negara dan menentukan bentuk hubungan politik, okey, antara Thailand dengan negara lain di Asia Tenggara ataupun dengan China, dengan India. Okey, begitu juga Vietnam. Okey, Maharaja Vietnam yang menentukan. Okey, misalnya di Vietnam sangat jelas dia sangat rapat dengan Maharaja China. Jadi hubungan yang baik itu. Itu dipanggil dasar luar dan hubungan diplomatik, termasuk hubungan dagang dan sebagainya. Dengan siapa dia nak berdagang? Okey, semua tu adalah peranan Maharaja Vietnam ataupun peranan Rama di Thailand. Okey, kalau kita lihat juga satu lagi perkara penting dari segi politik, Raja Thai dan juga Maharaja Vietnam, okey, mengetuai angkatan ketenteraan. Okey, dia adalah ketua negara. Kedua-dua Maharaja dan Raja ini mengetuai angkatan tentera, okey, untuk menjamin keselamatan negara dan juga menjalankan sebarang dasar-dasar perluasan kuasa. Okey, dasar-dasar untuk meluaskan wilayah. Semua itu ditentukan oleh Maharaja. Itu peranan besar Maharaja di Vietnam, Rama di Thailand dalam politik, dari segi politik. Okey, ini 5 perkara penting yang pelajar boleh ingat, pastikan, boleh hurai dengan baik bila kita sebut institusi pemerintahan beraja di Vietnam dan juga di Thailand. Okey, dari segi politik, ini 5 perkara penting yang diketuai oleh seorang yang bernama raja. Peranan raja di Thailand dan Vietnam dari segi ekonomi. Okey, dari segi ekonomi, kedua-duanya sama. Kalau tadi raja berkuasa mutlak dari segi politik, begitu juga dari segi ekonomi. Raja berkuasa penuh dari segi ekonomi, kekayaan negara, sumber-sumber yang ada dalam negara, rakyat yang ada dalam negara, semua itu adalah di bawah kuasa ataupun peranan dan bidang tugas seorang raja. Okey, misalnya yang pertama, kita melihat dari segi ekonomi, penguasaan penuh dalam bidang ekonomi seperti kegiatan ekonomi, aktiviti ekonomi, sama ada pertanian, peternakan, okey, pelumbungan, okey, apa saja hasil bumi yang ada di Vietnam, yang ada di Thailand adalah milik raja. Okey, raja yang menentukan bagaimana untuk diuruskan dari segi kegiatan-kegiatan ekonomi yang hendak dijalankan di negara Vietnam ataupun di Thailand. Itu yang pertama. Kedua, raja Vietnam ataupun Rama di Thailand juga, okey, menguruskan kegiatan perdagangan. Okey, bila kita sebut perdagangan, ia berkaitan perdagangan luar. Misalnya berdagang dengan China, berdagang dengan India, berdagang dengan kuasa-kuasa barat. Okey, semua itu kegiatan perdagangan yang melibatkan hubungan antarabangsa. Okey, macam saya kata tadi, hubungan diplomatik ataupun hubungan dagang. Semua dasar ini ditentukan oleh Maharaja Vietnam, Rama di Thailand. Okey, dia yang menentukan, sebab itu adalah di bawah bidang kuasa dan peranan raja. Okey, sama ada di Vietnam ataupun di Thailand. Okey, yang ketiga, raja juga menguruskan kutipan cukai. Okey, semua hasil macam saya kata tadi, hasil bumi adalah di bawah penguasaan sama ada Maharaja Vietnam atau Raja Thai, dan dia menguruskan, menentukan kadar cukai. Okey, menguruskan bagaimana cukai itu dikutip. Okey, bagaimana pengagihan cukai itu dan bagaimana ia dapat memastikan bahawa semua rakyat, semua peringkat golongan akan membayar cukai dan negara mendapat hasil daripada kutipan cukai ini. Okey, semua tu adalah peranan Maharaja Vietnam dan juga Rama di Thailand. Okey, dengan dibantu oleh pembesar-pembesar. Okey, yang keempat, menguruskan kegiatan pelaburan. Okey, pelaburan ini berkaitan dengan penglibatan negara Vietnam ataupun negara Thai dengan negara lain
dari segi pelaburan, satu contoh. Kemudian bagaimana kuasa-kuasa barat misalnya lepas ini akan datang. Vietnam nak menerima siapa? Negara mana untuk melabur di negaranya, untuk menjalankan lagi, mengembangkan lagi ekonomi Vietnam ataupun ekonomi Thai melalui pemodenan Thai. Misalnya semasa Ramah 3 dan Ramah 4, Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn, Ramah 3, Ramah 4. Semua itu adalah bidang kuasa ataupun peranan Raja Thai dan juga Vietnam dalam menentukan kekayaan negara itu dikuasai, dimiliki secara mutlak oleh raja pada waktu itu. Satu perkara lagi yang penting bila kita sebut peranan raja dari segi ekonomi adalah berkaitan dengan rakyat. Raja berkuasa penuh ke atas rakyat sebagai buruh dan juga tanah. Satu lagi yang penting adalah tanah. Tanah, seluruh tanah di Vietnam adalah milik Maharaja Vietnam. Thailand milik Ramah di Thailand. Proses ini penting sebab tanah itu melambangkan tanah raja. Sebab tu raja itu memiliki kedudukan yang paling tinggi. Sebab negara itu dia punya. Dia membuat keputusan dari segi berpemilikan, menganugerahkan tanah. Kemudian nanti bila barat masuk, apabila Thai menggunakan sistem barat, baru mereka memperkenalkan geran, membayar cukai tanah. Semua itu menentukan hak ke atas tanah individu. Itu kemudian berlaku. Jadi penguasaan dari segi ekonomi ini sangat menyeluruh, dimiliki, dikuasai oleh Maharaja Vietnam ataupun Ramah di Thailand. Itu perkara penting yang kita boleh huraikan dari segi ekonomi, peranan institusi beraja dari segi ekonomi. Seterusnya kita akan lihat peranan raja di Thailand dan Vietnam dari segi sosial. Seperti mana penguasaan penuh, kuasa mutlak raja dari segi politik, kuasa mutlak raja juga dari segi ekonomi, begitu juga dari segi sosial. Hubungan antara raja dengan rakyat, dengan pembesar itu sangat penting, berdasarkan kepada kuasa mutlak raja ke atas pembesar, ke atas rakyat. Sebab dari segi fizikal dan spiritualnya, Maharaja Vietnam, Ramah di Thailand itu adalah orang tengah dalam hubungan antara rakyat dengan Tuhan contohnya. Sebagai pihak yang sangat berkuasa dari segi pemerintahan paling tinggi dalam negara Vietnam dan juga di Thailand. Pertama dari segi sosial kita boleh jelaskan adalah raja sebagai ketua agama. Sama ada ketua agama Buddha di Vietnam, Maharaja Vietnam, ketua agama Buddha di Thailand di bawah Ramah. Itu perkara yang pertama. Ketua agama adalah Maharaja ataupun raja. Yang kedua, raja dan Maharaja dan Ramah menjadi pelindung dan lambang perpaduan. Pelindung dan lambang perpaduan. Sebab keharmonian rakyat itu bergantung kepada perintah raja. Undang-undang yang telah diputuskan tadi. Jadi kedudukan raja itu sangat penting. Sebab tu raja dikaitkan dengan mandat dari syurga, anak Tuhan, son of heaven. Raja dikaitkan dengan raja pusat dunia, or the cosmos. Raja dikaitkan dengan Dharma Raja, Dharma Raja, kuasa suci raja. Semua itu dikaitkan dengan hubungan, raja sebagai penghubung antara rakyat dengan Tuhan, raja juga sebagai pelindung dari sebarang masalah, bencana dan sebagainya. Itu perkara yang kedua. Dari segi sosial, tidak timbul isu, tidak ada masalah dari segi mengetuai segala adat istiadat. Rakyat patuh kepada adat istiadat yang sedia ada, sama ada di Vietnam ataupun di Thailand, sebab ketua adat, ketua agama itu adalah Maharaja ataupun Ramah di Thailand. Dari segi sosial juga raja akan menguruskan kutipan cukai tadi dari segi ekonomi kan. Tapi dari segi sosial, kutipan cukai ini akan digunakan untuk membaiki kemudahan-kemudahan asas, membina sekolah misalnya, menyediakan pusat-pusat kesihatan, membina jaringan jalan raya, infrastruktur.
menyediakan bekalan air kemudian nanti. Semua ini adalah tugas dan tanggungjawab raja dari segi sosial. Dan sebab benda ni sangat penting, itu yang menjamin keharmonian. Rakyat menghormati raja, bangga tinggal di bawah rakyat raja tersebut, sebab kebergantungan rakyat kepada raja itu sangat jelas, dari segi sosial. Pelajar, secara umumnya saya boleh ringkaskan peranan Maharaja Vietnam di Vietnam, Rama atau Raja Thai di Thailand, dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, ekonomi dan sosial. Peranan tu jelas. Dari segi politik, saya ulangkan balik. Yang pertama, Maharaja atau Raja atau Rama adalah ketua kerajaan dan berkuasa mutlak. Satu. Kedua, merupakan ketua negara dan ketua pentadbir. Ketiga, penggubal undang-undang dan peraturan serta ketua kehakiman. Yang ketiga, penentu kepada dasar-dasar luar dan juga menentukan hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Dan yang kelima adalah Maharaja ataupun Rama, mengetuai ataupun dia juga adalah ketua tentera di dalam negara untuk memastikan keselamatan negara dari ancaman luar khususnya dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Itu perkara penting, peranan penting dari segi politik. Dari segi ekonomi, kita boleh kaitkan peranan raja dari segi ekonomi ini dari segi penguasaan penuh terhadap sumber ekonomi, sama ada tanah, buruh, usahawan. Semua perkara yang dipanggil sumber ekonomi itu adalah milik raja untuk memudah memahami dari segi ekonomi seperti yang ada sekarang. Jadi raja akan menguruskan, menentukan kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi yang nak dijalankan seperti pertanian, peternakan dan sebagainya. Menguruskan kegiatan perdagangan sebab dia melibatkan hubungan dengan negara-negara lain. Menguruskan kutipan cukai, menguruskan pelaburan, dan juga berkuasa mutlak ke atas tanah dan juga harta rakyat. Itu perkara penting dari segi ekonomi. Dari segi sosial, seperti yang saya terangkan tadi, raja di Thailand ataupun Maharaja di Vietnam, raja adalah ketua agama. Kalau di kedua-dua negara ini beragama Buddha, ketua agama Buddha. Raja menjadi pelindung dan lambang perpaduan. Sangat penting. Dan hubungan antara raja dengan pembesar, pembesar dengan rakyat, rakyat dengan raja. Ketiga hubungan ini sama ada dari segi fizikal dan juga dari segi spiritual, dari segi kerohanian. Berlaku. Jadi raja tu juga menjadi orang tengah dari segi hubungan itu. Mengetahui segala adat dan istiadat. Menyediakan, raja juga bertanggungjawab menyediakan kemudahan pendidikan, kesihatan, kemudahan asas-asas yang lain. Semua ini adalah perkara penting yang ada dalam peranan raja, sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial di Thailand ataupun di Vietnam ataupun kedua-duanya. Di Vietnam dan Thailand. Beri contoh di Vietnam, beri contoh di Thailand. Kalau soalan itu tanya kedua-dua institusi beraja, sama ada di Thailand ataupun di Vietnam. Ada soalan? Jelas tak pelajar? Mari kita sama-sama kita mengulang kaji dan melihat soalan ini. Jadi di akhir pembelajaran kita hari ini, saya beri satu soalan. Soalannya, bincangkan sistem beraja di Vietnam dan Thailand sebelum campur tangan barat. Seperti saya kata terangkan sebelum ini, dalam soalan dari segi morfologi soalan itu, dia ada 4 perkara asas. Pertama, tugasan. Tugasannya adalah bincangkan. Yang kedua, kehendak soalan, iaitu sistem beraja. Kehendak soalan adalah sistem beraja. Kita nak terangkan sistem beraja. Itu dari segi tugasan. Dan yang ketiga, kita lihat tempatnya di mana. Ditanya kedua-dua negara, Vietnam dan Thailand. Thailand dan Vietnam, boleh mana-mana pun. Tapi dia merujuk pada dua negara ini. Ataupun ditanya satu saja Vietnam, ataupun ditanya Thailand saja. Itu adalah latar tempat. Dan satu lagi adalah latar masa. Merujuk kepada sebelum campur tangan barat. Sebelum kemasukan Perancis, penjajahan Perancis ke atas Vietnam. Sebelum Thailand mengubah perlembagaannya, melalui Revolusi Thai 1932.
Okey, yang membawa kepada pemodenan Thai. Thai menjadi satu negara moden menggunakan sistem raja berperlembagaan. Okey, jadi sebelum perkara-perkara itu berlaku, bagaimana kita nak membincangkan tentang sistem beraja di kedua-dua negara tersebut. Okey, jadi kita nak menjelaskan sistem beraja dari segi kehendak soalan. Okey, sistem beraja yang paling tua ataupun sistem feudal, sistem raja berkuasa mutlak. Okey, sistem itu merujuk kepada perkara yang tadi. Pertama, dari segi konsep raja. Ini sistem beraja, pertama konsep raja. Kita berterangkan konsep raja tu dalam pengenalan. Okay, dalam pengenalan tu kita mulakan apa dia sistem beraja. Okay, kita boleh jelas juga tentang kedudukan raja. Kita boleh ceritakan tentang latar belakang negara Vietnam ataupun Thailand. Ataupun kedua-dua. Mesti terangkan dua-dua sebab soalan ni Thailand dan Vietnam. Terangkan dua-dua. Okay, lepas tu baru kita masuk isi. Okay, dalam isi itu kita boleh jelaskan dalam sistem beraja dari segi peranan maharaja. Peranan maharaja Vietnam, peranan raja Thai. Itu ramah tadi. Okey, kita serangkan peranan dia dari segi politik, Thai macam mana, Vietnam macam mana. Peranannya dari segi ekonomi, Vietnam macam mana, Thai macam mana. Peranannya dari segi sosial, Thai di mana, Vietnam bagaimana. Semua itu satu penggan. Okey, jadi isi itu akan berkembang. Isinya akan berkembang. Contoh saja kita akan beri Vietnam. Okey, contoh tu akan memberi kepada Vietnam. Okey, kita juga boleh jelaskan tentang kedudukan. Ini kedudukan Maharaja Vietnam, kedudukan Raja Thai. Itu yang kita jelaskan tadi dari segi ekonomi, politik, sosial tu. Okey, kuasa tertinggi, paling atas dari segi hierarki, sama ada hierarki politik, hierarki sosial. Okey, Maharaja Thai, Maharaja Vietnam, ramah dari Thai adalah paling atas dari segi kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa sosial. Contoh, itu kita boleh jelaskan dari kedudukan Maharaja di Vietnam dan juga Raja di Thai. Okey, dan baru kita simpulkan. Dari segi penutup ni kita boleh simpulkan, ambil mana-mana isi. Contoh, kita ambil satu isi, saya bagi contoh. Okey, dalam sistem beraja yang diamalkan di Vietnam dan Thailand sebelum campur tangan Barat, jelas raja atau ramah di Thailand, maharaja di Vietnam memiliki kuasa mutlak dalam pemerintahan kerana mereka adalah ketua negara, ketua kerajaan, ketua negara dan ketua kerajaan yang membuat keputusan untuk negara ataupun kerajaan yang ditadbir. Okay, itu satu kesimpulan. Kedua, kita boleh berikan apa yang berlaku selepas itu. Misalnya di Vietnam, apa yang berlaku di Vietnam? Okay, perluasan kuasa Perancis di Vietnam, okay, telah menyebabkan sistem pentadbiran tempatan diganti dengan sistem pentadbiran barat. Berbeza pula dengan Thailand. Rakyatnya melakukan revolusi Thai 1932 yang membawa kepada sistem raja berperlembagaan diguna pakai di Thailand. Contoh, okey, itu contoh kesimpulan yang kita boleh buat dalam masa 30 minit. Bila kita menjawab soalan dalam masa 30 minit, kita kena pantas untuk menentukan pengenalannya apa. Isi itu dikembangkan, menjawab kehendak soalan. Okay, berkaitan dengan sistem beraja itu, kita hanya ada masa lebih kurang 25 minit untuk berhujah. Okay, yang penting bukan berapa banyak isi, para pelajar. Yang penting adalah isi itu kita faham dan isi itu kita boleh huraikan dan isi itu menjawab kepada kehendak soalan. Okay, bukan berapa banyak, 10 isi, 20 isi, tidak. Okay, tetapi isi yang kita gunakan itu dapat menjawab soalan. Ini menjelaskan kehendak soalan, itu sudah mencukupi. Dan kita beri penutup, okay, dan itu adalah format esei. Itu yang kita panggil sebagai format esei. Jadi kita akan memberi satu jawapan yang sangat baik, okay, sebab jawapan itu, okay, dalam esei ini dia menjelaskan, okay, dari segi pengenalan bukan isi, okay, pengenalan hanya kita terangkan tentang latar belakang, konsep dan sebagainya. Baru kita jelaskan isi, iaitu kehendak soalan. Okay, dan kita akan beri kesimpulan. Ambil satu isi,
daripada mana-mana isu yang kita bincangkan, kita simpulkan. Dan satu lagi adalah kita memberi apa yang berlaku selepas itu. Okey, jadi kita telah menjawab soalan ini dengan baik. Okey, cuba pelajar jawab esei. Okey, tulis dalam bentuk esei. Setkan masa 30 minit. Fahamkan apa yang saya terangkan pada hari ini. Okey, beberapa kali tengok pun tak apa. Penting kita boleh faham dan kuasai. Dan selepas itu para pelajar sila masukkan dari segi membuat esei, tutup buku, tak payah dengar lagi, ambil kertas keping dan menulis dalam masa 30 minit. Tengoklah apa yang kamu boleh tulis dalam masa 30 minit. Berani menggunakan hujah, berhujah menggunakan ayat sendiri, bukan menggunakan ayat buku, ayat contoh jawapan, model dan sebagainya, tapi gunakan ayat sendiri berdasarkan kefahaman kamu. Ini berkaitan dengan kehendak soalan itu. Selamat menjawab. Terima kasih. Kita jumpa lagi.